Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Realiti Rakyat dalam segmen Awani Pagi dan hari ini kita akan mengupas bagaimana inisiatif baru kerajaan iaitu pakej kerangka inisiatif tambahan prihatin atau Kita Prihatin dapat memberi manfaat dan meringankan rakyat. Dan seperti kita tahu Naila, inisiatif ini mencakupi golongan B40 dan M40 yang berkeluarga dan bujang. Pekerja dari pelbagai bidang serta peniaga mikro membabitkan pelbagai sektor. Tapi apakah Kita Prihatin ini mampu membantu ramai pihak dalam realiti ketika ini? Dan kita akan kupas perkara tersebut sebentar lagi. Dengan itu, kita mulakan Realiti Rakyat sekarang. Ya, Rabu lalu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengumumkan inisiatif dan bantuan khusus di bawah pakej kerangka inisiatif tambahan khas atau Kita Prihatin berjumlah 10 bilion ringgit dalam usaha kerajaan meringankan beban rakyat. Kita Prihatin merupakan inisiatif yang merangkumi bantuan prihatin nasional BPN 2.0 berjumlah 7 bilion ringgit dan program subsidi upah 2.0 2.4 bilion ringgit dan inisiatif geran khas prihatin GKP pula sebanyak 600 juta ringgit. Ia juga menyasarkan golongan B40, M40, pekerja dalam pelbagai bidang dan peniaga mikro. Kita mahu melihat bagaimana secara realiti manfaat ini memberi kebaikan kepada rakyat, apatah lagi ramai yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Penggarakan sekaligus menjejaskan banyak perniagaan khususnya. Ya, dan realiti pekerjaan hari ini juga menyaksikan jumlah pembuangan pekerja yang kian meningkat. Ada syarikat yang terpaksa melepaskan pekerja dan juga memotong gaji pekerja. Dan bagi memahami bagaimana manfaat ini boleh membangkitkan mereka yang terjejas, bersama di studio bersama kami Dr. Fakhruddin Kamarudin, pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Terima kasih Dr. Fakhruddin bersama kami mengupas mengenai Kita Prihatin dan juga kita nak imbas semula tentang pakej-pakej prihatin yang telah pun diumumkan sebelum ini dan menghurai melihat kepada situasi yang kami huraikan tadi. Bagaimana bantuan subsidi upah dan subsidi lain berkaitan dengan pekerjaan amat membantu majikan berdepan tempoh sukar ketika ini dan dengan juga faktor pembukaan aktiviti ekonomi bawah PKPP sekarang, berapa lama tempoh pemulihan untuk sektor pekerjaan yang boleh kita jangkakan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana sudi menjemput saya datang ke sini. Dan kita berbalik pada soalan tadi, sebenarnya kita telah menyaksikan penularan pandemik COVID-19 ini telah memberikan kesan negatif yang sangat besar kepada ekonomi dunia sebenarnya. Dan ia merupakan satu krisis yang terburuk yang pernah dunia alami, yang mana ia di zaman kemelesatan ekonomi ataupun yang dipanggil sebagai The Great Depression yang pernah berlaku pada tahun 1930-an. Dan ekonomi negara kita juga tidak terkecuali daripada ancaman atau bencana COVID-19 ini. Dan bagi menangani kegawatan yang disebabkan COVID-19 ini, dasar fiskal kerajaan dan juga dasar Menteri Negara telah sama-sama dalam pembentukan semula ataupun seiring dalam memulihkan semula ekonomi negara melalui pelbagai inisiatif. Dan jika kita lihat daripada dasar fiskal kerajaan, salah satu inisiatif yang telah dijalankan adalah membuka semula lebih banyak perniagaan di dalam sektor ekonomi kita. Dan itu adalah telah dijalankan ataupun pelaksanaannya di dalam PKPP pada 10 Jun yang lalu. Dan dengan pelaksanaan ini, kita dapat lihat pasaran pekerjaan kita menunjukkan satu perkembangan yang agak baik. Dengan menerusi pelaksanaan ini, kita dapat lihat bantuan seperti prihatin dan juga perjalanan ini yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan sehingga menyaksikan bahawa peniaga mampu untuk mengekalkan pekerja mereka, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan juga meningkatkan lebih banyak pengambilan pekerja-pekerja baru. Dan saya suka merujuk pada laporan yang statistik yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia, di mana kadar pengangguran di negara kita ada di paras 3.5% bagi suku pertama. Dan seperti yang kita jangka, ianya telah meningkat agak drastik dan agak tinggi pada suku kedua, iaitu sebanyak 5.07%. Dan itu adalah satu angka kadar pengangguran yang agak tinggi jika kita boleh bandingkan ianya pada tahun 1990, sejak tahun 1990. Dan sebenarnya
kalau kita lihat secara perinci, ada pengurangan kadar pengangguran ini dari bulan ke bulan. Di mana pada bulan Mei kita dapat lihat ianya adalah pada paras 5.3% dan ia terus menurun kepada 4.7% pada bulan Julai. Ini menunjukkan secara langsung adanya pengurangan dan pengembangan yang positif kepada kadar pengangguran di negara kita. Dan jika kita lihat sebenarnya ahli ekonomi menjangkakan dan meramalkan bahawa ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara kita ini akan semakin pulih dan memberikan impak positif kepada pasaran pekerjaan kita. Dan sebenarnya ia juga berkaitan ataupun berkait rapat dengan pemulihan ekonomi negara kita. Dan terdapat juga beberapa indikator ataupun petunjuk yang menyatakan bahawa ekonomi kita semakin pulih dan beransur ke arah pengukuhan. Di mana salah satu petunjuk yang kita boleh lihat adalah dari segi laporan pengembangan ekonomi Malaysia yang telah diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia, yang mana setakat ini dinyatakan peratusan keluaran dalam negara kasar kita direkodkan pengucupan pertumbuhan KDNK bagi suku kedua, iaitu dari bulan 4 April hingga bulan Jun, dan direkodkan secara puratanya adalah berjumlah sebanyak negatif 17.1%. Dan juga jika kita perhalusi laporan statistik ataupun yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia ini, sebenarnya kadar ataupun pengucupan pertumbuhan negara kita ini mengalami ada sedikit pengurangan di situ, walaupun menguncup tapi semakin berkurang. Di mana pada bulan April kita dapat lihat penguncupan itu direkodkan sebanyak negatif 28.6%, dan kemudian ia menurun kepada negatif 19.5% pada bulan Mei dan terus saja menurun kepada negatif 3.2% pada bulan Jun. Dan ini juga menunjukkan bahawa macam yang saya katakan tadi, kita mengalami penguncupan dalam pertumbuhan, namun penguncupan itu semakin mengecil, dan rendah. Kini kerana kita mempunyai pertumbuhan yang positif sebanyak 25.4% hanya dalam masa 3 bulan ini saja. Dan petunjuk yang lain kita boleh lihat adalah daripada unjuran yang telah dibuat oleh Bank Negara Malaysia dan juga IMF ataupun Tabung Kewangan Antarabangsa, yang mana Bank Negara Malaysia telah menjangkakan bahawa pertumbuhan ekonomi negara kita mampu berkembang dari sekitar 5.5% sehingga 8% pada tahun hadapan, iaitu pada 2021. Dan ia sejajar dan selari dengan unjuran ataupun projection yang telah dilakukan oleh IMF ataupun Tabung Kewangan Antarabangsa, yang menyatakan bahawa atau meramalkan pertumbuhan negara kita mampu untuk berkembang sehingga paras 9% jangkaan sekiranya negara kita mampu untuk mengawal masalah COVID-19 ini sehingga akhir tahun ini. Dan seterusnya kalau kita boleh lihat petunjuk adalah datangnya daripada dasar semalaman atau kadar dasar semalaman ataupun OPR, Overnight Policy Rate, right? And then itu adalah satu indikator yang kita boleh lihat, di mana pada 10 September yang lalu MPC Bank Negara Malaysia telah mengumumkan bahawa kadar dasar semalaman kita adalah masih kekal. Dan pengekalan itu adalah di tahap yang rendah sebenarnya, iaitu pada 1.75%. Dan kadar ini adalah rendah sejak dari tahun 2004. Dan ini kita lihat sebenarnya adalah satu inisiatif yang diambil oleh Bank Negara Malaysia ataupun dasar monetary Bank Negara Malaysia untuk sama-sama membantu di dalam pemulihan ekonomi negara kita menerusi kos pinjaman yang lebih kompetitif. Dan jika kita boleh rumuskan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang telah saya nyatakan tadi dan juga kadar pengangguran yang semakin menurun, ini jelas menunjukkan bahawa ekonomi kita semakin pulih secara beransur dan juga menuju ke arah pengukuhan dan juga memberikan impak yang positif kepada pasaran pekerjaan kita. Yang saya nyatakan tadi, jika ekonomi kita semakin pulih, sudah pasti pasaran pekerjaan kita juga semakin pulih dan dijangkakan pemulihan itu akan berlaku seawal pada tahun hadapan 2021. Ya, tapi doktor, kalau kita lihat kadar pengangguran ini adalah berbeza di setiap kawasan, di setiap negeri. Kita pun sekarang ni sudah amat maklum bahawa Sabah dan Sarawak mengalami impak kelembapan ekonomi yang lebih teruk daripada Semenanjung. Dan kalau kita tengok juga, adakah dengan kita prihatin ni cukup bantuan itu diberikan untuk mereka mengharungi tempoh yang sukar ni? Adakah kita perlu susun balik bantuan itu ikut cabaran dan latar belakang ekonomi setiap negeri misalnya?
Baik, jika kita melihat daripada soalan adakah bantuan kerajaan menerusi perhatian ataupun bencana ini cukup atau tidak, kita perlulah sebenarnya bersandarkan kepada objektif asal pemberian bantuan dari pihak kerajaan ini, yang mana perlu jelas dan difahami oleh semua golongan masyarakat. Baik, objektif utama pemberian bantuan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu mereka yang benar-benar terjejas akibat COVID-19 ini, yang mana adalah digunakan bagi meneruskan kelangsungan hidup, untuk membantu perniagaan yang kita tahu sekarang ini terjejas, dan juga secara tidak langsung dia mampu untuk memulihkan semula ekonomi negara kita. Dan jika kita lihat kumpulan sasar yang disasarkan ataupun yang layak untuk menerima bantuan perhatian ataupun bencana ini adalah mereka daripada golongan B40, yang sekarang ini kita ada M40, dan juga kita PKS Micro, dan juga mereka yang betul-betul ataupun terjejas secara langsung akibat COVID-19 ini. Dan sememangnya bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan ini adalah bersifat orang cakap, dia untuk menanggung keperluan asas sahaja. Dan kita kena faham jumlah yang diberikan itu secara objektifnya memang tercapai jika kita melihat pada tujuan utama, iaitu untuk menanggung keperluan asas, dan bukannya digunakan untuk menanggung segala bentuk tanggungan yang ditanggung oleh masyarakat. Dan walaupun setidak-tidaknya bantuan yang diberikan ini mampu untuk meringankan sedikit bebanan yang ditanggung oleh golongan yang saya jelaskan tadi. Baik. Dan seterusnya, kalau kita lihat pada isu yang kedua tadi adalah perlukah kerajaan untuk memberikan bantuan perhatian atau bencana ini menerusi cabaran ataupun latar belakang sesuatu negeri itu, sebuah negeri itu. Sememangnya bagi saya itu merupakan satu pendekatan yang terbaik, dan sememangnya itu adalah amalan yang dilakukan oleh pihak kerajaan kita sehingga kini sebenarnya. Walaupun kita lihat pada awalnya pihak kerajaan telah mengumumkan peruntukan sebanyak 130 juta ringgit Malaysia untuk diberikan kepada ataupun disalurkan kepada setiap negeri di Malaysia ini sama rata. Semua akan dapat sama rata, 130 juta ringgit Malaysia. Namun sebagai contoh, saya berikan di sini laporan yang telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan kita, Datuk Seri Tengku Zafrul Tunku Abdul Aziz, yang menyatakan bahawa laporan yang telah dibentangkan di dalam Dewan Rakyat pada 25 Ogos yang lalu, setakat 14 Ogos, bantuan kerajaan melalui perhatian dan juga bencana ini yang telah disalurkan ke negeri Sabah adalah sebanyak 1.6 bilion ringgit Malaysia. Dan ini jelas kita dapat lihat bantuan asal hanyalah 130 juta, tapi kini telah menjadi 1.6 bilion ringgit Malaysia setakat 14 Ogos yang lalu. Dan ini menunjukkan bahawa bantuan kerajaan ini bersifat dinamik dan juga dia akan bertambah dari semasa ke semasa jika ada keperluan, dan juga kita dapat lihat mengikut cabaran ataupun keperluan di satu-satu sebuah negeri itu. Dan namun bagi saya, mungkin selepas ini kerajaan juga boleh menumpukan perhatian untuk memberikan bantuan ini kepada pensampelan yang lebih kecil berbanding dengan negeri tadi. Kerana kita dapat lihat mungkin kerajaan boleh melihat menumpukan kepada bantuan di dalam status COVID-19 yang terkini di dalam satu-satu kawasan. Ini kerana jika satu kawasan atau sebuah kawasan itu mempunyai kes COVID-19 yang agak tinggi, sudah pasti kerajaan akan mengambil tindakan untuk melakukan atau melaksanakan PKPD di kawasan itu, dan sudah pasti dia akan menjejaskan juga ekonomi ataupun ekosistem ekonomi di sebuah kawasan itu, dan secara langsung ia juga akan menjejaskan kepada masyarakat dan juga industri perniagaan di dalam kawasan itu. Itu sebab saya kata mungkin kerajaan boleh memberikan tumpuan lebih untuk pemberian bantuan kepada status terkini COVID-19 di satu-satu kawasan tadi. Lebih spesifik. Mungkin kita boleh berikan pandangan di situ lah. Ya, dan Dr. Fakhruddin juga sebut tentang objektif utama pakej prihatin ini telah pun tercapai. Golongan tersasar itu dapat kita salurkan bantuan menerusi pakej yang diumumkan. Tetapi ada juga banyak cabarannya, terutamanya cabaran faktor masa, faktor klasifikasi B40, adakah mereka tercapai. Dan itu kita akan kupaskan selepas kita berinteraksi seketika. Kita akan kembali selepas ini.
Bertemu kembali di Awani Pagi dalam segmen khas Realiti Rakyat Pemulihan dan kami sedang membincangkan sama ada negara kita berada dalam landasan yang tepat ke arah pemulihan ekonomi negara dan kita nak teruskan perbincangan bersama dengan Dr. Fakhruddin Kamarudin merupakan pensyarakanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM yang tadi ada sebut tentang prihatin ataupun pakej prihatin yang diumumkan sebelum ini. Kata Dr. Fakhruddin telah pun capai objektif utamanya adalah untuk mencapai sasaran golongan terutamanya golongan yang paling terjejas akibat PKP, golongan B40, M40 dan sebagainya. Tetapi apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada PKP ini? Kalau kita lihat, kita imbas semula kepada laporan Ketua Audit Negara 2018 siri ketiga yang mendapati sebanyak 258 juta ringgit peruntukan terhadap projek-projek yang sepatutnya tersasar kepada golongan B40 sebenarnya gagal capai sasarannya dahulu. Jadi mungkin pada PKP ini membuka mata kita, menjelaskan lagi keperluan untuk kita mengklasifikasikan B40 dan M40 dengan secara yang lebih tepat supaya golongan yang memerlukan itu betul-betul mendapat bantuan yang perlu disampaikan dan disalurkan kepada mereka. Dalam pandangan doktor sendiri, apa pengajaran yang kita boleh ambil dari sudut mengklasifikasikan B40 bergerak ke hadapan, apa yang perlu dikaji semula? Baik, saya memang sangat bersetuju dengan apa yang telah dinyatakan tadi kerana dengan terjadinya pandemik COVID-19 ini ia memberikan satu pengajaran sebenarnya bukan setakat di negara kita, malah dia menjadikan satu pengajaran pada global di dunia. Dan kita secara tak langsung telah dinyatakan tadi kumpulan ataupun golongan B40, M40 yang mana kita dapat belajar sekarang ini. Sebelum ini kita hanya menumpukan pada mereka yang digolongkan di dalam golongan B40. Terlalu banyak fokus yang kita berikan kepada mereka untuk memang bagus untuk kita membantu mereka untuk menjalankan lebih produktif kehidupan mereka. Namun dari masa yang sama ekonomi kita ini berubah dari masa ke semasa dan pengklasifikasi kategori B40, M40 ini juga sepatutnya sejajar ataupun selari dengan perubahan ekonomi atau perubahan masa, lagi-lagi di masa kita mengalami COVID-19 isu dunia. Dan saya rasa apa yang perlu kita lihat sekarang ini ada untuk menganalisis semula, untuk melihat semula adakah klasifikasi B40 dan M40 itu masih lagi relevan pada masa kini. Dengan macam saya kata tadi, kita telah mengalami COVID-19 ini. Ini kerana kemungkinan kerana sebelum ini kita lebih pada B40 dan sekarang kita juga sudah memfokuskan kepada M40, betul? Dan ini juga merupakan satu inisiatif yang patut dan perlu sama-sama kita lihat adakah masih wajar untuk kita menggunakan kualifikasi yang lama untuk digunakan hingga masa kini. Dan kita dapat juga pengajaran di sini mana mungkin bantuan tadi yang tidak tersasar tadi dengan adanya jadi sekarang keadaan macam sekarang ni, kita dapat tahu okey rupanya ramai lagi yang kita tak dapat sasarkan dan benda-benda yang kita ada sekarang ni kita sasarkan pada mereka yang sebenar-benar patut menerima bantuan ini. Dan kita juga dapat belajar untuk mungkin government atau kerajaan boleh pergi kepada e-government, yang tak perlu lagi kita perlu melakukan banyak birokrasi, yang kita boleh kurangkan perkara-perkara itu untuk lebih ke arah kecekapan atau efisien yang lebih bagus. Sebenarnya hanya untuk melangsungkan ataupun untuk memastikan ekonomi negara kita yang sekarang ini yang agak saya rasa tenat dan juga bukan berlaku pada negara kita saja, dunia, dan untuk kita pulihkan semula. Dan sudah pasti kita tumpukan pada kita punya rakyat, industri dan juga pada negara kita. Ya, kalau bercakap mengenai e-government tu kan, doktor, kalau kita lihat dari segi data yang kita ada, maksudnya ada kelemahan data di situ dan bagaimana kita nak bergerak daripada sekarang kepada satu kerajaan yang lebih baik datanya, lebih baik cara penyelesaiannya di situ. Adakah kita perlu memperkasakan lagi sebelum kita membawakan lagi banyak inisiatif-inisiatif pada akan datang? Dalam masa yang sama, kalau boleh saya tambah melihat kepada sektor bukan formal juga, penjaja-penjaja yang tidak berdaftar dengan agensi-agensi kerajaan. Bagaimana untuk salurkan bantuan kepada mereka, memastikan mereka berdaftar supaya bantuan dapat sampai? Okey. Soalan pertama tadi untuk memperkasakan, ya saya setuju. Memang benar sebelum apa-apa pelaksanaan kita perlu kita akan buat ataupun moving forward to the economy ataupun e-government, okey, kita perlu satu kajian menyeluruh sebelum kita melaksanakan. Sebab kita tak nak bila benda tu
kita laksanakan, dia akan menjadi satu bebanan. Okey, sepatutnya ia memudahkan kita, tapi akhirnya ia bebanan. Dan mengenai dengan data, saya rasa ia benar untuk kita perkasakan lagi, kerana data inilah sebenarnya yang dapat menghasilkan hasilan ataupun pendapatan yang lebih telus, dan jitu untuk kita membuatkan tindakan selanjutnya. Tanpa data yang tepat, tanpa data yang betul, tidak memberi erti kepada langkah tindakan yang kita akan ambil selepas itu. Dan mengenai dengan penjaja yang tidak berdaftar. Penjaja yang tidak berdaftar tadi, itu apa yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan kita dalam hari pakej tambahan ataupun kerangka insentif tambahan prihatin yang tadi diumumkan oleh Perdana Menteri kita pada 23 September hari Rabu lepas, yang menyatakan bahawa masih ada lagi industri terutamanya mikro yang tidak yang masih terjejas akibat COVID-19 ini, dan disebabkan bukan mereka tidak layak, hanya sebab mereka tidak berdaftar, mereka tidak melalui saluran yang betul. Dan inilah masanya untuk kerajaan memperkenalkan program subsidi upah 2.0 yang kita baru dengar itu, untuk menyelesaikan pada mereka ini, untuk membantu mereka ini, industri-industri ini bagi meneruskan perniagaan dan meneruskan kehidupan mereka. Yang kita tak nak kerajaan tidak mahu mereka ini muflis atau bankrupt, kerana mereka ini juga menyumbang kepada pendapatan negara, dan ia juga dapat digunakan bagi memulihkan ekonomi kita sekarang. Itu yang paling penting, kita nak menyelamatkan semua sektor. Kita melihat kepada pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan kerajaan ini, yang mana mungkin dilihat sebagai satu bantuan pembayaran tunai secara one-off yang diberikan sekali sahaja. Tetapi apa yang kita nakkan daripada bantuan ini adalah supaya ia ada impak ataupun efek kesan positif berantai, chain effect, supaya ia tidak hanya memanfaatkan satu pihak, satu individu, satu isi rumah sahaja, tetapi mereka berbelanja dan sekaligus ada menjana ekonomi di situ. Jadi bagaimana kita nak memastikan bantuan yang diumumkan, yang diberikan ini ada kesan positif berantai, ada kesan yang mungkin berlarutan sedikit untuk jangka masa yang panjang, dan melihat kepada masalah ini, adakah ia akan mencetuskan isu lain yang memerlukan dasar ataupun pendekatan lain? Bagaimana? Okey. Bagi saya, sebenarnya bantuan kerajaan yang menerusi perhatian dan juga perjalanan ini, sebenarnya kita masih ada ruang untuk dipanjangkan. Kerana kita mungkin disebabkan penularan pandemik COVID-19 ini yang berterusan. Tapi kita perlulah ada satu, memang ada pun sekarang ni, bentuk bantuan kerajaan yang dinamik, berubah. Dan juga kerajaan sentiasa memantau situasi dari semasa ke semasa, dan juga kerajaan bersedia untuk menambah lebih lagi bantuan sekiranya ada keperluan di situ. Dan sebenarnya kita lihat jumlah rangsangan yang diumumkan oleh pihak kerajaan ini bersifat, yang saya kata tadi, bersifat dinamik, yang mana ianya boleh digunakan ataupun disifatkan sebagai bantuan yang boleh diubah dari semasa ke semasa. Dan kita lihat jumlah bantuan adalah fizikal langsung yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita sebelum ini adalah sebanyak 45 bilion ringgit Malaysia, hasil daripada pemantauan sisi libat urus dan juga yang berlanjutan, pertambahbaikan yang berlanjutan. Dan adakah ianya untuk memastikan ianya tercapai, kita sudah pasti, macam saya katakan tadi, kita sudah memfokuskan kepada golongan-golongan yang sebenarnya, siapa yang selayaknya yang untuk menerima bantuan-bantuan ini, dan sudah pasti jika kita dapat kenal pasti mereka ini dengan sebenar, sudah pasti bantuan itu akan sampai ke kumpulan sasarnya. Dan jika kita tahu adakah ia berkesan atau tidak, kita dapat lihat macam saya kata tadi, dasar kadar pengangguran kita semakin berkurangan, kita punya pengucupan, pertumbuhan negara juga ada pengucupan tapi juga berkurangan. Cuba kita bayangkan pengucupan perkembangan kita daripada negatif 28.6% sehingga boleh menjadikan ia pada negatif 3.2%. Bagi saya itu satu pertumbuhan yang baik kerana ia melibatkan sebanyak 25.4% hanya dalam masa 3 bulan. So kita boleh bayangkan bagaimana efektifnya bantuan dan juga rancangan yang telah dijalankan oleh kedua-dua pihak, sudah pasti pada kerajaan dan juga Bank Negara Malaysia. Dan tentunya pandangan doktor mengenai adakah kita boleh mewujudkan daya tahan ekonomi kalau melihatkan dengan dasar bantuan di bawah penjana ni, kita prihatin ni, dengan berserta dengan dasar monetary Bank Negara Malaysia, adakah ia mampu membawa Malaysia ke landasan yang tepat untuk memulihkan ekonomi? Baik. Memangnya kita atau Malaysia memang sedang berada di landasan yang amat tepat, kerana kita dapat lihat
dasar fiskal kerajaan, dasar monetary bank negara sama-sama bekerjasama ataupun seiring di dalam pembentukan semula ekonomi, dalam juga memulihkan semula ekonomi negara. Dan kita dapat lihat banyak inisiatif yang telah dijalankan dan kita lihat dasar fiskal kerajaan yang mana menerusi prihatin dan bejana, prihatin tambahan, PKS tambahan. Okey. Dan ini secara langsung kita dapat lihat adalah tindakan tegas dan serius yang diambil oleh pihak kerajaan kita bagi membendung COVID-19 ini dan juga untuk memulihkan semula ekonomi negara. Dan kita dapat lihat perkembangannya memberikan impak yang positif yang mana macam tadi kata tadi ia memberikan indeks pembuatan, indeks pengeluaran yang penggunaan yang baik semakin meningkat, pertumbuhan pada pengucupan pertumbuhan yang makin menurun, pengucupan yang makin menurun, kadar pengangguran yang semakin baik, maksud saya semakin menurun juga. Okey, ia menyumbangkan kepada pemulihan dan ia juga boleh menyumbangkan kepada pengukuhan ekonomi negara Malaysia kita. Ya, itu sedikit sebanyak perkongsian daripada Dr. Fakhruddin Kamarudin merupakan pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM tentang sama ada negara kita berada pada landasan yang tepat menuju ke arah pemulihan ekonomi negara yang pada pandangan Dr. Fakhruddin betul kita berada pada landasan yang tepat melihat kepada pakej-pakej rangsangan ekonomi yang telah pun diumumkan sebelum ini, tetapi dalam masa yang sama juga melihat kepada cabaran yang juga kita berdepan sebelum ini, cabaran birokrasi, red tape yang perlu kita hadapi untuk kita menyampaikan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukan, mengklasifikasikan B40 dan M40 secara yang lebih tepat supaya golongan yang memerlukan itu memang betul-betul mendapat bantuan itu. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Fakhruddin untuk perkongsian itu pagi ini. Dengan itu kita akhiri Awani Pagi segmen Realiti Rakyat Pemulihan di sini bersama saya Naila Huda Dan saya Jiji Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.